Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai, selamat malam. Okay, sebelum tu, nama saya Ibu Hamid Razak. Saya panggil Dina, merupakan kaunselor anda lah pada Sarjana. Okay, jadi sebelum tu, boleh tahu apa yang boleh dipanggil ya? Transisi. Sebelum tu nama saya Nurul Syamimi Syahira binti Abdul Fitri. Boleh panggil saya Syamimi. Syamimi, okay, baik. Sebelum tu, saya tahu Syamimi dah makan ke sebelum sesi? Sebelum sesi tadi saya dah makan dah. Okay, bagus. Okay, sebelum tu, boleh saya tahu beberapa latar belakang Syamimi? Mungkin Syamimi boleh tahu saya Syamimi berasal daripada mana dan berapa bilangan adik-beradik Syamimi ada? Okay, saya ada 3 orang adik-beradik. Saya anak yang kedua daripada 3 orang adik-beradik. Saya asal daripada Semporna, Sabah. Sempurna Sabah. Menarik tu. Sifat yang menarik. Okay. Sebelum tu, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya perkenalkan lebih detail lah beberapa sedikit tentang latar belakang saya. Okay. Nama saya Dina Hamid Razak, saya cakap, bukan Dina, dan saya berasal daripada Petani Kedah lah. Dan seperti mana Syamimi tahu, saya merupakan kaunselor Syamimi lah pada panjang sesi bimbingan ni berlangsung. Okay. Baik. Sebelum tu, bagi sesi kita hari ini, kalau kita tidak perlu terlalu formal, hanya satu saja boleh? Boleh. Okay, baik. Sebelum tu, saya ingin jelaskanlah mengenai peranan saya dalam sesi bimbingan ini. Peranan saya dalam sesi bimbingan ini adalah untuk membimbing ataupun membantu awak lah untuk mendapat alternatif ataupun cara bagi awak mengatasi masalah yang awak sedang hadapi. Okay. Kalau peranan awak pula sebagai klien adalah untuk berkongsi lah ataupun bercerita kepada saya apa masalah yang awak sering hadapi. Selain itu, saya juga ingin memberikan pula dengan masa untuk sesi bimbingan ini dalam lingkungan 45 minit ke 1 jam. Dan sesi ini juga terikat dengan etika kerahsiaan lah, di mana segala perkongsian yang awak kongsikan dengan saya tidak akan dibawa keluar pada luar sesi. Tapi jika perkongsian yang awak ingin kongsikan dengan saya itu memudaratkan diri Syamimi ataupun diri orang lain, saya terpaksa menceritakan masalah atau perkara ini kepada pihak yang sepatutnya ataupun penyelia saya. Jelas dekat ini? Jelas. Jadi sebelum memulakan sesi kita, mungkin saya boleh mengenali lebih mendalam lagi tentang latar belakang Syamimi boleh? Dari segi apa tu? Mungkin Syamimi boleh ceritakan Syamimi mengambil sedang belajar ataupun sudah bekerja dan apa ni, parents kerja sebagai apa? Boleh? Okay, saya sekarang masih student. Saya belajar dekat UPSI, FTA. Saya ambil course multimedia. Parents saya, bapa saya kerja sebagai pengawal keselamatan dan ibu saya suri rumah sepanjang masa. Okay, baik. Tadi saya cakap Syamimi sedang belajar di UPSI kan? Ya. Okay, boleh saya tahu Syamimi berada dalam jurusan diploma ataupun degree? Saya diploma multimedia. Oh, diploma multimedia. Okay.
Bisa tahu sepanjang tempoh belajar ni maksudnya boleh dapat apa yang dikonsumsi oleh pensyarah dengan baik ataupun ada maksudnya macam sukar lah belajar dalam keadaan ni. Macam Kadang kalau kadang okey lah belajar secara online ni. Saya pun okey lah belajar kelas online ni berbanding dengan secara bersemuka. Satu kelebihan dia kalau kita buat kelas secara online ni, suara pensyarah tu dengar dengan lebih jelas dan boleh tengok rakaman semula macam kita kalau tertinggal kelas pada hari itu, kita boleh tengok video ulangan pensyarah lah. Bisa tahu sekarang Syamini berada di kampus ataupun di rumah? Sekarang saya dekat rumah. Di support Sabah lah kan? Ya. Baik, boleh kita teruskan sesi kita? Boleh, silakan. Sebelum tu saya tahu matlamat ataupun apa yang ingin dikongsi oleh Syamini. Matlamat saya untuk sesi bimbingan ni, saya nak minta pendapat lah berkaitan dengan saya ada masalah dari segi sukar untuk tidur malam. Selalunya kalau waktu siang saya akan tidur, dan malam pula saya akan berjaga. Kadang semalaman tu saya tak tidur sebab satu, saya fikir kalau saya tidur saya rasa macam rugi masa tu. Daripada saya tidur, baik saya buat assignment. Tapi kadang-kadang just berfikir je macam tu tapi tak buat pun assignment tu. Kadang buat lah, kadang tak buat, just fikir je ada assignment tapi tahu ada assignment tapi tak buat pun sampai pagi, fikir je, menghayal je macam tu. Ada sebelum awak memang alami perkara macam ni tu macam mana? Sebelum ni tiada juga alami masalah macam ni, tapi semenjak kelas online. So kelas online ni kan perbezaan dia dari segi kelas secara fizikal. Kalau kelas online ni, semenjak kelas online banyak sangat assignment berbanding kelas secara bersemuka. Jadi apa yang membuatkan awak rasa besar mengenai masalah awak? Yang buat saya risau, saya takut adakah masalah saya kurang tidur ni adalah masalah insomnia. Saya takut insomnia adakah yang saya alami ni adalah sejenis insomnia, iaitu sukar untuk tidur malam. Lepas tu saya minta pendapat lah macam mana mengatasi. Baik, atas paparan ni Syamini ada masalah tidur dan Syamini rasa takut mungkin perkara ini menyebabkan Syamini insomnia, betul? Ya, betul. Pertama sekali jadual Syamini memang dah tak teratur lah dan menyebabkan tenaga Syamini tu dah banyak hilang. Jadi yang pertama sekali nasihat saya ataupun tips yang saya boleh bagi Syamini adalah Syamini mungkin boleh ubah rutin tidur Syamini. Kiranya macam dalam rutin harian Syamini ubah rutin tidur. Sebelum tu boleh saya tahu sebelum ni Syamini selalu tidur dalam pukul berapa? Kalau waktu tu saya penat sangat, paling awal lah saya akan tidur pukul 3 pagi. 3 pagi.
boleh saya tahu apa yang menyebabkan Syahrini tidur dalam paling lewat? Syahrini macam pukul 3 pagi. Macam yang saya cakap tadi lah, selalunya saya tidur 3 pagi tu sebab sebab saya saya rasa saya berfikir berkaitan dengan assignment saya lah. Okey. Yang pertama mungkin Syahrini boleh ubahlah rutin tidur Syahrini. Mungkin Syahrini boleh setkan waktu tidur dari pukul 11 tu. Syahrini dah kena cut macam dalam mindset aku dah tak boleh buat kerja lain. Maksudnya aku kena get ready untuk tidur. Pukul 11 tu Syahrini dah kena stop untuk tengok social media, untuk hadap laptop. Kerana benda-benda macam ni dia boleh mengubahkannya, macam boleh membuatkan waktu nak macam mana dia boleh ubahkan waktu Syahrini nak tidur tu dia boleh hilangkan, sebab mungkin Syahrini masih tengok social media atau masih hadap laptop. Sebelum tu boleh saya tahu tempoh kelas Syahrini tu, maksudnya macam dalam hari Isnin dari pukul berapa sampai pukul berapa? Jadual kelas saya. Kalau jadual kelas saya sepanjang minggu tu dalam sehari paling banyak 2 kelas lah dalam sehari tu. 1 kelas pagi, 1 kelas malam. Kalau kelas pagi biasa jam 8 sampai jam 10-11 macam tu. Kalau kelas petang jam 2, jam 3 sampai jam 5 petang. Boleh tahu kayaknya ada tak hari yang Syahrini ada kelas pada waktu malam? Ada sehari lah, hari Jumaat. Hari Jumaat kelas saya biasanya jam 8 sampai jam 10 malam. 8 sampai 10. Kiranya pada satu hari saja Syahrini mempunyai kelas pada waktu malam. Ya, betul. Saya faham. Jadi mungkin Syahrini, disebabkan Syahrini kata tadi Syahrini susah untuk tidur kerana Syahrini fikir assignment tu kan siapkan, betul? Betul. Mungkin Syahrini boleh ubah rutin Syahrini untuk siapkan segala assignment tu pada waktu malam. Kiranya macam Syahrini buat assignment tu pada awal waktu malam lah, pukul 8 sampai pukul 11. Kiranya macam dalam jadual rutin harian Syahrini tu, Syahrini setkan pada waktu 8 malam sampai pukul 11 ni masa untuk aku siapkan assignment. Jadi pada waktu 11 tu aku dah perlu stop kerja aku dan aku perlu get ready untuk tidur, untuk reskan diri aku. Untuk faham tak? Membantu tak? Faham. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin boleh saya tahu Syahrini ni seorang yang suka minum kopi ataupun Nescafe dan sebagainya? Saya suka minum kopi lah. Kopi sebab selalunya saya minum kopi pada waktu malam lah. Lagi-lagi kalau saya tengah buat assignment. So untuk berjaga malam tu saya minum kopi. Mungkin cara yang kedua ataupun nasihat tips saya yang kedua, Syahrini boleh kurangkan minum kopi ataupun ini macam kurangkan minum ni berkefein tinggi, sebab ini dia boleh memudaratkan diri kita lah untuk kita tidur pada waktu malam. Kiranya macam boleh minum kopi ataupun minum yang berkefein, tapi limitkan dia. Kiranya macam jangan minum pada pukul 11 malam ke atas. Kiranya macam limitkan dia, minum pada waktu 8 malam ataupun petang. So kalau awak rasa kalau selain daripada saya minum kopi,
Mungkin saya boleh gantikan kopi tu dengan apa sebab untuk saya berjaga malam tu. Okay. Kalau macam tu, mungkin macam ni boleh minum minuman yang jaga kafein lah. Bukan jaga kafein, maksudnya macam kurang kafein. Macam teh panas ataupun mungkin macam ni boleh makan sedikit kedap-kedap lah. Macam minum sedikit kedap-kedap lah. Okay. Kemudian macam ni juga boleh macam minuman yang sejuk yang tiada kafein. Oh, macam tu. Okey, baik. Okay, yang ketiga saya ketiga lah macam Syahrini ni perlu elakkan buat kerja pada waktu tengah malam lah. Maksudnya macam saya cakap tadi nasihat yang pertama tu kan, macam kalau dah pukul 11 ke atas tu macam dah pukul macam dah lewat malam, Syahrini dah boleh stop kan untuk menghabiskan kerja Syahrini pada waktu tu. Kerana macam pukul 11 ke atas ni waktu aku lepaskan diri aku dan waktu aku perlu stopkan segala kerja yang telah aku habiskan. Faham? Membantu tak? Tapi sebab macam mana selalunya kan kalau sebab saya buat kerja pada waktu malam, kalau siang saya susah untuk fokus, macam susahlah memfokus. Jadi waktu fokus saya tu hanya pada waktu malam. Kebetulan pula kalau malam kan semua orang tidur, so macam sunyi senyap macam tu. Okay, kalau macam tu mungkin Syahrini boleh susun jalan ini macam ni. Okay. Kan setiap assignment dia ada due date dia kan? Okay. Syahrini susunkan dulu due date yang paling terdekat. Dan due date yang paling terdekat tu Syahrini siapkan dalam hitungan waktu 8 ke 11. Kiranya Syahrini letakkan dalam pukul 8 sampai ke 11 malam tu waktu untuk Syahrini siapkan segala assignment yang hampir hari date dia tu. Oh, macam tu. Kiranya saya buat dalam waktu malam tu saya akan siapkan mana-mana assignment yang due date dia terdekat lah. Kayaknya macam Syahrini utamakan dulu lah due date yang paling terdekat tu sebab kalau Syahrini tangguhkan assignment tu kiranya macam due date ada tu assignment yang perlu Syahrini submit. Okay, dan Syahrini tangguh. Bila Syahrini tangguhkan assignment tu, jadi Syahrini mungkin rasa macam mana hari satu tu nak fokus. Ini jadi macam tu lah Syahrini sistem baru berjadual. Okay, contoh malam Isnin ni aku siapkan assignment subjek multimedia. Okay. Pada malam Selasa aku siapkan assignment pengajar Islam tu. Faham tak? Jelas tak? Jelas. Okay. Selain itu Syahrini juga boleh macam elakkan diri dia dalam keadaan yang apa lah sebab kalau diri kita dalam keadaan apa pun dia mungkin dapatkan elak untuk tidur sebab macam mana kita nak tidur kan dalam keadaan perut berlapar macam tu. Jadi macam elakkan perut berlapar lah kita nak tidur tu. So kalau macam tu waktu bila yang sesuai untuk saya makan malam? Kalau macam nasihat saya makan malam dalam kelapan macam tu, kemudian siapa kiranya siapa tu ini mungkin kurang tak elak makan dalam berat, mungkin hanya lapik perut sebagai macam ambil roti ataupun biskut macam tu lah. Kiranya lapik perut sebelum tidur. Oh, baik, faham. Satu mungkin Syahrini boleh betulkan dari segi pada pemakanan ke macam kalau sebelum ni kalau mungkin Syahrini ada ambil makanan yang berat sebelum tidur mungkin Syahrini boleh
kurangkan makanan yang berat, ambil makanan ringan seperti roti, macam tu lah sebelum tidur. So kiranya selain daripada kurangkan minuman kafein, saya juga perlu tukar kepada pengambilan makanan yang lebih ringan lah. Seimbang, betul. Kita kira tukar makanan lebih kepada seimbang. Okey, faham. Jadi sebelum tu pun tahu sebenarnya macam kan ada dekat Syamil cakap kalau macam Syamil buat assignment pun Syamil nak mengenalkan macam teman-teman memikirkan assignment kan. Boleh cerita macam apa tindakan sebelum ni ada tindakan Syamil ni buat tak untuk atasi masalah ni? Sebelum ni saya dah terfikir untuk beli ubat tidur dekat farmasi, tapi satu sebab saya malas menjalan, so saya tak pergi beli, nak ambil pun. Tapi saya ada kongsi dengan kawan, lepas tu kawan pun cakap lah dia pun ada masalah yang sama, so dia cakap dia ambil ubat tidur. So saya tanyalah ubat tu macam mana, lepas tu dia tangkap gambar, lepas tu dia bagi dekat saya. Dia cakap yang ni okey, cuma jangan overdose lah. Waktu kalau rasa betul-betul tak boleh tidur tu ambil sebiji je, sebab dia biji kecil je, macam ubat selesma, ubat pil selesma warna kuning. So ubat tu kecil je. Kalau ambil minum sebiji je tu pun sudah cukup lah. Kalau ambil lebih nanti overdose. Tapi saya belum belilah. Belum beli. Jadi Syamil ni rasa macam Syamil perlu beli rasa macam nak beli tak ubat saya bagi alternatif yang untuk mengawal masalah Syamil ni. Macam tu jugalah sebelum saya ikut sesi ni, saya terfikir mau ambil ubat tu kan. Tapi saya rasa why not saya tanya, saya ikut sesi bimbingan, kot ada cadangan selain daripada ambil pil, sebab saya takut juga bila saya ambil sekali saya jadi ketagih dengan ubat tu, nanti takut overdose pula kan. So kalau betul-betul tiada alternatif lain dan saya rasa macam tidak berkesan, so saya ambil keputusan untuk teruskan ambil ubat lah. Okey, baik, faham. Okey, sebelum tu boleh saya tahu sebelum Syamil ni tuan sesi bimbingan ni, Syamil ni ada membuat rujukan dari mana-mana, macam daripada klinik ke untuk tahu Syamil ni tahap ini Syamil ni hanya minta pendapat dekat kawan saja. Setakat ni hanya meluar dekat hanya bercerita dengan kawan je lah. Okey, faham. Jadi mungkin Syamil boleh sedar yang Syamil ni mungkin ke arah insomnia. Mungkin Syamil ni boleh mengambil keputusan untuk menceritakan dalam sesi bimbingan. Saya tak macam mana ya saya cakap, sebab tu jugalah salah satu saya ikut sesi bimbingan, sebab saya takut sukar untuk tidur malam ni ada salah satu insomnia. So saya takut juga boleh akan jadi insomnia yang jadi lebih teruk ke macam tu. Okey, faham. Jadi apa pandangan awak lah mengenai alternatif yang saya sudah kongsikan tadi? Maksudnya macam tips yang saya bagi untuk Syamil ni lakukan untuk masalah tidur Syamil ni. Adakah dia membantu ataupun agak kurang jelas sedikit? Alhamdulillah sepanjang sesi kita ni sedikit sebanyak saya rasa
membantulah dengan tips-tips yang awak bagi yang awak berikan kepada saya tadi, cadangan-cadangan dan tips-tips tu, saya rasa semua tu boleh diguna pakailah. Saya rasa bergunalah untuk saya. Okay, baiklah. Boleh saya tahu okay, untuk cari nak lagi bimbingan yang seterusnya ataupun Syahrini nak jalan ke satu bimbingan sahaja? Saya rasa satu sesi bimbingan ni saja sudah cukup lah bagi saya, sebab saya rasa saya sudah dapat jawapan yang saya mahu tu. Okay, baik. Jadi saya sebagai bimbing awak ni berharaplah agar awak dapatlah mengubah semula rutin harian awak dan dapat kembalikan masa tidur awak macam seperti biasa semula. Jadi sebelum tu saya tahu Syahrini nak teruskan sesi ataupun sampai sini saja. Saya rasa cukup sampai sini je lah kita punya sesi, sebab saya rasa awak sangat membantulah dengan saya rasa dah cukup dah. Okay, baik. Kalau macam tu, Syahrini kita nak teruskan sesi kita. Okay, jadi saya ingin mengucapkanlah terima kasih kepada Mimi dan Suci menjadi klien saya pada hari ini. Dan saya harap sebanyak yang alternatif yang saya berikan ataupun tips-tips yang saya berikan kepada Syahrini itu dapat membantu Syahrini untuk kembalikan rutin harian Syahrini. Saya pun ucapkan terima kasih lah sebab sudi bagi tips-tips yang berguna untuk saya, yang untuk saya gunakan selain daripada saya perlu mengambil ubat. Terima kasih sangat untuk Syahrini kerana sudi menjadi klien saya dengan live ini. Terima kasih. Okay, sama-sama.